hiaskanlah dirimu dengan sifat-sifat yang mulia. Dia fitrah semua manusia dengan sifat-sifat yang mulia. Dia fitrah semua manusia. Sabar bersyukur adalah sifat-sifat yang mulia. Kasih sayang memaafkan mestilah menghiasi diri. Lelaki dan wanita, tua atau muda, mesti mengamalkan sifat mahmudah. Jika manusia tidak mengamalkan, mereka bukan lagi manusia. Akhlak yang mulia ibarat bunga, dia disukai semua manusia. Hatikan tertarik bila terpandangnya, dia sifat mahmudah yang mulia. Akhlak yang mulia sangat istimewa jika menjadi hiasan diri. Dia disukai kawan dan lawan, akhlak mulia bunga diri. Ingat pesan Rasul junjungan, hiaskanlah dirimu dengan sifat-sifat yang mulia. Dia fitrah semua manusia dengan sifat-sifat yang mulia. Dia fitrah semua manusia. Sabar bersyukur adalah sifat-sifat yang mulia. Kasih sayang memaafkan mestilah menghiasi diri. Lelaki dan wanita, tua atau muda, mesti mengamalkan sifat mahmudah. Jika manusia tidak mengamalkan, mereka bukan lagi manusia. Ingat pesan Rasul junjungan, hiaskanlah dirimu dengan sifat-sifat yang mulia. Dia fitrah semua manusia dengan sifat-sifat yang mulia. Dia fitrah semua manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Rabbi zidna ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Fatadhakkaru qawlahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah perintahkan
supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uf. Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Suratul Isra ayat 24. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sepanjang tempoh kita hidup ini, daripada kita lahir atas muka bumi sampai kepada hari ini. Alhamdulillah, pelbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala di musim PKP, pandemik COVID-19 ini, kita masih lagi diberi peluang kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang ditimpa virus COVID-19 supaya Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ujian ini daripada negara kita dan seluruh dunia. Alhamdulillah, pada sesi kali ini saya diminta oleh pihak penganjur Yayasan Tok Kenali untuk kita membicarakan suatu tajuk yang melihat kepada kepentingannya. Tajuk ini merupakan suatu tajuk yang cukup penting, cukup bermakna, khususnya dalam kehidupan seorang yang bernama insan. Dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari daripada kedua ibu bapa. Ada mereka yang Allah Ta'ala beri peluang, dia besar, dewasa, dan ibu bapanya masih hidup. Ibunya atau ayahnya atau kedua-duanya. Ada orang yang tidak diberi peluang, dia lahir ke dunia, ayah yang meninggal, ibunya meninggal. Sama ada ketika dia kecil ataupun ketika dia sudah besar. Nabi kita antara contohnya. Nabi Muhammad SAW ketika baginda lahir ke dunia sudah tidak mempunyai apa-apa. Ayahnya meninggal ketika ia dalam kandungan. Ketika dia lahir ke dunia, mereka umur 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Suatu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita cukup besar, dan benarlah sabda Nabi SAW, asyaddun nasu bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak menerima ujian daripada Allah ialah para Nabi dan Rasul, termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam perbincangan kita kali ini, di bawah slot sempurnakanlah akhlakmu, sebagaimana sesi pertama yang telah disebut oleh pengarah Yayasan Tok Kenali Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain, bahawa akhlak ini perbincangan cukup luas. Bahkan apabila beliau membicarakan tentang niat, yang jarang orang bincang niat dalam bab akhlak ni, maka itu menunjukkan bagaimana sempurna akhlak ini apabila kita dapat lihat dari pelbagai sudut. Dan akhlak yang kita nak lihat pada hari ini, bagaimana adab dan akhlak kita kepada ibu bapa, salah satu daripada sudut perbincangan akhlak. Akhlak ini sebagaimana Ustaz Zulkarnain bawa pada hari itu, mengikut definisi para ulama, Ibnu Maskawihnya, Imam Ghazalinya, akhlak ini suatu tingkah laku ataupun perangai yang terbentuk secara mudah, tanpa perlu diusahakan, tanpa perlu dipikir
perancangan yang begitu rapi, tidak. Dia lahir hasil daripada. Itu penting. Hasil tindakan akhlak ataupun tingkah laku itu lahir hasil daripada didikan, hasil daripada latihan yang diterima. Yang kita buat setiap hari, itu perbuatan kita. Kemudian setiap hari berlaku, maka dia jadi satu satu perangai yang berubah kepada budaya. Maka sudah lekat. Kerana sentiasa dilakukan. Maka itu jugalah akhlak. Bila kita latih, maka dia akan lahir dalam suasana tindakan yang kadang-kadang luar sedar. Kita latih setiap kali menguat tutup mulut sebagaimana diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tindakan refleks menguat terus tutup mulut. Kadang-kadang tengah semayang pun automatik tangan tutup. Sebab apa? Tindakan refleks. Ni keluarnya tingkah laku itu secara mudah. Itu yang disebut akhlak. Akhlak ni ada dua. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Akhlak yang baik, alhamdulillah. Yang buruk, na'udzubillah, tinggalkan. Ada juga akhlak buruk ni. Banyaklah. Tak. Jadi kita usahakan biar dapat akhlak yang baik. Al-Quran itu adanya akhlak yang baik, menunjukkan contoh akhlak yang baik. Sehingga ada setengah ulama mendefinisikan akhlak ini dengan akhlak yang baik. Bila sebut akhlak tu masuk akhlak baik. Sedangkan akhlak tu asalnya ada akhlak baik, akhlak buruk. Tapi bila sebut akhlak, dia merujuk kepada akhlak yang baik. Maka insya-Allah perbincangan kita pada hari ini kita nak akhlak yang baik, terutama dari sudut berhadapan, dari sudut menghadapi kedua ibu bapa. Ayat Al-Quran yang saya petik daripada awal tadi tentang ibu bapa yang ada dalam Al-Quran, Suratul Isra ayat 23 dan 24. Dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala meletakkan martabat, Allah Ta'ala meletakkan darjah ibu bapa yang begitu tinggi sehingga selepas perintah beribadat kepada Allah, terus hendaklah buat baik kepada ibu bapa. Ini bukannya ulama letak, bukan Nabi letak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri mengangkat martabat para ibu bapa kepada suatu martabat yang cukup tinggi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah selain daripadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Selepas perintah beribadat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah, terus perintah ke seterusnya, dan ini ihsana. Itulah dia tahap, itulah dia status kedua ibu bapa. Maka Islam mengangkat martabat ibu bapa ini pada satu tempat yang cukup mulia, kerana itulah dalam Islam kedudukan ibu bapa ni cukup tinggi. Kita berbuat baik kepada ibu bapa itu dipanggil ibadah. Itu dah ada ganjaran pahala. Tidak ada rugi sedikit pun. Orang panggil apa saja usaha kita, ikhtiar kita dalam melaksanakan kebaikan kepada ibu bapa, itu dapat pahala. Kerana itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan yang kasar, sekalipun uffin, malah aku sepatah pun tak boleh, apatah lagi. Manusia ni Allah Ta'ala bagi satu kemahiran, iaitulah jawab mulut. Dalam Islam, dalam ilmu dakwah, dia ada satu kaedah. Kaedah jawab mulut ni adalah satu kaedah, satu kemahiran yang sepatutnya ada pada semua pendakwah-pendakwah. Dalam satu pengajian, saya ingat pensyarah tu pernah sebut, antara senarai kemahiran yang perlu bagi seorang pendakwah ni ialah jawab mulut. Apa saja musuh
jawab kata kepada Islam, kita terus jawab. Mana jawapan spontan, jawab balas. Dan benda ni memang dah ada pada diri manusia. Allah Ta'ala dah campur dah, kemahiran ni ada. Cuma silapnya, dia pergi guna pada jawab buluk mok. Tu silap. Mok kata gini, 2, 3, 4, 5 dia jawab. Sepatutnya kalau dengan ibu bapa, dia kena senyap. Tak. Jangan jawab. Jawab mulut ni kepada musuh Islam. Orang yang kata ke Islam, tu dia kena jawab. Orang kata Islam ni mundur, Islam ini tak sesuai. Dia kena jawab. Dia kena ada respon yang cepat. Ni kemahiran ni kena guna pada tempatnya. Jangan guna pada tidak tempatnya. Jawab mulut mok ni. Satu kesilapan. Tapi inilah sebenarnya. Nampak kita tengok kita dapat lihat dalam masyarakat kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini menunjukkan bahawa benda tu berlaku. Maka dilarang. Usaha kita menghindarinya dapat pahala. Usaha kita melatih diri kita tidak jawab mulut pada mok. Ini dapat pahala. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan hendaklah berkata dengan kata-kata yang mulia, yang sopan santun. Ini ajaran Al-Quran. Al-Quran mendidik kita dengan akhlak yang mulia, iaitulah bersopan santun dengan ibu bapa. Walaupun ibu bapa itu bukan Islam. Banyak dalam sejarah kita melihat cerita, antaranya apa yang berlaku kepada kakak ipar Nabi. Nabi kita salah seorang isteri nama Siti Aisyah. Kakak kepada Siti Aisyah ni Asma, anaknya Abu Bakar. Abu Bakar, Asma ni yang turut berhijrah ke Madinah. Tapi isteri Abu Bakar, ibunya Asma ni, dia tidak masuk Islam. Dia tidak berhijrah ke Madinah. Satu hari dia datang daripada Mekah nak mai jumpa anak dia Asma. Maka Asma pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak buat ni? Mok nak mari tapi dia belum Islam. Apakah perlu dilayan? Apakah kena sambut dia seumpamanya? Maka Nabi SAW bersabda, memberi panduan kepada Asma bahawa dia kena sambut, dia kena layan kerana itu adalah ibunya walaupun berlainan agama. Berdasarkan hadis ni lah ulama kita membuat kesimpulan bahawa berbuat baik kepada ibu bapa walaupun bukan Islam itu dituntut dalam Islam selagi benda itu tidak bercanggah dengan ajaran Islam lah. Kalau ibu bapa ajuk pergi sembah berhala tu, jelas lah tak boleh. Tapi sebagai seorang manusia, kita hendaklah buat baik kepada ibu bapa walaupun ibu bapa itu bukan Islam. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Danlah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Allah Ta'ala ajar kepada kita satu doa. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan kasihanilah mereka. Allah Ta'ala sambung lagi. Dalam ayat ni pun Allah Ta'ala sebut, wa qur rabbirhamhuma, katakanlah ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapa kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mendidikku, memeliharaku, menjagaku saghira, semenjak aku kecil. Susah payah seorang ibu, seorang ayah mendidik, menjaga anaknya daripada kecil, tapak kaki, besar jari, sehinggalah sampai ke besar dak. Sakit demennya, jatuh bangunnya. Anak demam, mak hok susah, ayah hok susah. Nampak tak? Bagaimana seorang ibu, seorang ayah, lebih-lebih lagi ibu, mengandungnya 9 bulan, 8 bulan, dok bawa anak pergi mari. Lepas tu lahirnya, orang panggil antara nyawa ni, dok antara hidup dengan mati. Ramai mana orang mati kerana melahirkan anak. Lepas tu lepas lahir pula, nak jaga pula. Moga manusia ni sejak kecil lagi dia kena asuh, kena jaga. Tak pandai jalan, tak pandai macam binatang ni, lahir tu duduk berapa minit
apa dalam tempoh tertentu boleh terus jalan, boleh gerak. Tapi manusia ni dia kena jaga. Maka ibu bapa ni lah bersusah. Kita sebut tadi dok sakit, beranak tak habis lagi, nak jaga anak lagi. Siapa besar 40-nya, siapa setahunnya, siapa 2 tahun nak boleh kebesar tu tak. Jadi susah payah ni lah Allah Taala sengaja sebut dalam Al-Quran supaya manusia ni ingat jasa ibu bapanya. Supaya manusia ni sedar bahawa dia nak boleh besar, dia telah menerima kasih sayang yang begitu hebat daripada seorang manusia yang bernama ibu dan bapa. Maka atas dasar itulah kita dituntut berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Buat baik. Dalam apa juga keadaan, sikap kita terhadap mereka. Ketika kita kecil, kita jangan melawan mereka. Ketika kita besar, kita boleh pula peluang untuk jaga mereka. Dalam satu hadis, Nabi SAW ketika nak berkhutbah, satu hari Nabi naik, Nabi sebut amin 3 kali, baru Nabi berkhutbah. Sahabat yang perasan dia tanya, selepas selesai khutbah, ya Rasulullah, kenapa hari ni Rasulullah sebut amin setiap kali naik tangga? Sedangkan biasa tak sebut pun. Maka Nabi sebut ketika aku datang nak baca khutbah hari ni, Jibril turut datang dan dia berdoa dan dia minta aku aminkan doanya. Antara doanya, ya Allah, celakalah mereka yang diberi peluang ibu bapanya masih hidup ketika dia besar, tapi tidak menyebabkan dia boleh masuk syurga. Tuan-tuan, doa daripada malaikat, makhluk yang tak pernah buat dosa. Bayangkanlah status doa ni. Didoakan oleh ketua segala malaikat, Jibril. Diaminkan oleh Nabi, insan yang maksum. Nabi pula bukan sebagai Nabi. Imamul Mursalin, ketua segala Nabi. Doa ketua segala malaikat, diaminkan oleh ketua segala Nabi. Bayangkanlah statusnya. Apa doa dia? Doa celaka kepada manusia yang tidak berbuat baik kepada ibu bapa. Tidak semua manusia Allah Ta'ala bagi peluang mak ayah hidup ni. Kita dah bincang awal tadi. Nabi kita tak ada peluang. Tak. Nabi memang cukup suka camping lah supaya manusia ni buat baik pada ibu bapa. Tapi Nabi tak ada peluang. Dah lahir-lahir, ayah tak ada. Umur 5 tahun, 6 tahun, mak pula tak ada. Jadi peluang nak buat baik pada ibu bapa ni, doa je lah. Tak. Tapi Nabi anjur, Nabi sebut, Nabi ajar kepada umat dia kita semua. Buat baik. Wabil walidaini ihsana. Ketika masih hidup. Dan disebut tadi tak ramai orang Allah Ta'ala bagi peluang. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi peluang, mak ayah masih hidup. Ketika dia sudah besar, matang, dewasa kita panggil, maka peluang untuk masuk syurga cukup-cukup terbuka luas. Syurga ni adik kakak, syurga. Dia buat baik kepada ibu bapa, dijamin syurga. Bagaimana dia menyenangkan kedua ibu bapa dia, bagaimana dia membantu kedua ibu bapanya. Ini adalah peluang. Sebab itulah Jibril doa, siapa-siapa yang telah bagi peluang tapi dia mensia-siakan peluang. Doa celaka. Doa kecelakaan. Rugilah orang yang tidak rebut peluang. Peluang ni tidak mari setiap hari. Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama besar, dia pernah sebut, dia kata setiap hari yang ada, yang zahir, hari itu berinteraksi, berkomunikasi, berkata-kata kepada kita walaupun kita tak dengar. Sama ada kita sedar atau tak sedar, hari itu berkata, ya bena Adam, wahai manusia, ana yaumun jadid, aku ni hari baru. Hari ni hari baru, esok hari baru, lusa hari baru. Jadi setiap hari yang kita ada padanya, kita bangun pagi, hari itu berkata kepada kita, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid faghtanimni fa inni fursah. Wahai manusia, aku ni hari baru. Aku ni hari baru dan aku menjadi saksi di atas segala tindak tanduk kamu. Apa kerja buat kamu hari ni, aktiviti kamu hari ni, aku jadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Faghtanimni, rebutlah aku, manfaatkanlah aku. Fa in zahabtu, apabila aku sudah beredar menjadi hari esok, menjadi hari lusa, menjadi sejarah, falan a'uda hatta yaumal qiyamah. Pergi yang tak kembali. Aku takkan kembali dah. Tak ada dah peluang.
Sebab itulah peluang kita, peluang ada ibu bapa, maka manfaatkanlah. Ada ibu, manfaatkanlah. Ada bapa, manfaatkanlah. Orang yang tak ada ibu, tak ada bapa, Nabi pernah ditanya oleh sahabat apabila melihat ganjaran banyaknya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang ada ibu bapa boleh buat baik. Maka ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami yang sudah kematian ibu bapa? Bagaimana kami nak buat baik? Adakah tak ada peluang dah kami nak buat baik? Moga mak ayah mati dah ni." Maka Nabi sebut, bagi orang yang tak ada ibu bapa, maka Allah Ta'ala masih lagi beri peluang untuk dia buat baik dengan cara berdoa kepada ibu bapa. Salah satun. Kerana dalam hadis Nabi sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila matinya seorang manusia, maka terputuslah peluang dia nak buat pahala. Inqata'a 'amaluhu illa, kecuali 3 cara. 3 cara ni walaupun mati dah, peluang buat pahala boleh. Pertama, waladun soleh yad'ulah. Anak-anak soleh yang berdoakan kepada kedua ibu bapanya. Yang kedua, ilmu yang tafi'u bih. Dia mengajar ilmu kepada orang lain beramal, dapat manfaat daripada ilmu tu, dia dapat pahala. Yang ketiga, sadaqatun jariyah. Sedekah yang sentiasa mengalir. Dia buat sedekah, orang boleh manfaat. Dia buat masjid ke, dia buat sekolah ke, buat jalan ke, orang boleh guna. Sepanjang orang guna tu pahala berjalan. Jadi peluang untuk dia buat pahala ni, salah satunya berdoa, anak yang soleh. Jadi kalau mak ayah kita dah meninggal, doalah. Doa jangan tinggal. Doa jangan tinggal. Bagaimana seorang ulama tulis dalam kitab dia kisah. Dia ni pernah satu ketika dia bermimpi pergi satu kawasan perkuburan. Dia nampak cahaya daripada satu kubur. Daripada banyak-banyak kubur tu ada satu kubur bercahaya. Dia sedar pagi esok dia pergi cari. Dia ingat-ingat kawasan kubur ni satu kapun dia pergi jumpa. Dia pergi cari-cari kawasan tu. Kubur ni lah dia mimpi cahaya. Maka dia tanya orang sekitar kapun tu, kubur siapa? Maka orang kapun tu kata, tu kubur ada seorang pemuda duduk di ujung kapun ni. Kerja dia jual ikan. Jadi ulama ni pergi cari. Jumpalah. Ketuk pintu wisala tak buka. Tanya-tanya jiran. Jiran kata pagi-pagi ni, tengah hari ni dia tak ada. Petang hari bawa kelik pergi jual. Tak apa, esok dia mari petang. Esok kan mari petang, alhamdulillah boleh jumpa dengan pemuda. Dia tanya cerita ta'aruf sikit, akhirnya pergi persoalan dia. Apa amalan pemuda ni? Sebab dia mimpi kubur ibu bapa pemuda ni bercahaya. Jadi pemuda tu tak ada amalan lain. Amalan dia macam ramai-ramai, iaitulah dia sentiasa berdoa setiap kali orang beli ikan. Dia jual ikan, ada orang nak beli. Okey. Bila lebu barang, bila lebu bubuh. Orang nak beli, Allah maghfirli wali walidayya. Setiap kali orang beli ikan dia, Allah maghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan kedua ibu bapaku. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapaku. Itulah dia buat setiap hari. Jadi alhamdulillah, ulama tu kata inilah rupanya amalan yang menyebabkan kubur mak ayah dia bercahaya. Selang tak lama, beberapa tahun lepas pada tu, ulama ni mimpi pula kubur sama, tapi kali ni sudah tak ada cahaya. Bangun pagi esok terus dia pergi rumah pemuda tu, ketuk pintu wisala, ketuk pintu tak ada, tanya jiran kata sudah beberapa minggu pemuda ini meninggal. Terputuslah doa seorang anak. Maka peluang kita buat pahala kepada ibu bapa semasa kita masih hidup, berdoalah kepada yang telah mati. Ibu bapa masih hidup pun kita boleh doa, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak ada masalah. Hidup dah, masih hidup ataupun telah mati, yang penting berdoalah. Dan sebagai penutupnya, sukalah saya petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, birru abaakum yabirrukum abnaakum. Buatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. Jadi di hari tua kita mengharapkan ibu bapa, anak-anak kita buat baik, membantu kita.
Maka ketika kita masih bertenaga, diberi peluang oleh Allah SWT, buatlah baik kepada ibu bapa. Maka insya-Allah, jaminan Nabi, Allah Ta'ala akan jadikan anak-anak kita juga sebagaimana kita buat pada ibu bapa kita. Kalau kita derhaka, kita lawan, kita buat balah, maka tunggulah anak-anak kita sesok. Tapi kalau kita buat baik ibu bapa, tolong, membantu dia, mengembirakan dia, insya-Allah anak-anak kita akan buat sebagaimana usaha kita terhadap ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala akan memberikan kita kekuatan untuk kita melaksanakan perintah Allah, berbuat baik kepada ibu bapanya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sunnah Nabi kami. Wa amitna ala millati habibina. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan agama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna, Allahumma hsyurna fi zumratih. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama dengan Nabi kami di hari akhir kelak. Allahumma syfa'na bi syafaatih. Ya Allah, anugerahlah kepada kami syafaat Nabi kami di hari akhir kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.